Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita pada pelajaran yang ke-14. Boleh buka buku teks kamu. Lihat pada tajuk ke-14 ini insyaAllah kita akan sama-sama mempelajari tajuk Sabbih Rabbik. Apa sabbih? Sabbih bermakna adalah bertasbih kepada Allah. Okey, baik. Di sini ada diberikan dalam buku teks kamu itu ada 6 gambar dan ayat. 6 gambar dan ayat. Jadi untuk hari ini kita nak sebutkanlah ayat-ayat yang berkaitan dengan gambar yang membuktikan bahawa kewujudan Allah tu ada. Okey. Baik, untuk gambar pertama, sebut dengan jelas. Al-ashjaru tanbutu fil hadiqah. Al-ashjaru tanbutu fil hadiqah. Okey, maksudnya apa? Pokok-pokok tumbuh di taman-taman. Pokok-pokok yang hijau ni tumbuh di taman. Kemudian yang kedua, az-zuhur tafattahu tahta hararati syams. Az-zuhur tafattahu tahta hararati syams. Okey, bunga-bunga tumbuh di bawah cahaya matahari. Okey, kalau ada cahaya matahari, bunga-bunga akan hidup dengan segar. Kemudian seterusnya, al-asmaku tasbahu fil bahri. Al-asmaku tasbahu fil bahri. Iaitu bernama ikan-ikan bertasbih di dalam laut. Okay. Yang keempat, at-tuyuru tatiru fis sama'. At-tuyuru tatiru fis sama'i. Burung-burung berterbangan di udara ataupun di atas langit lah. Kemudian al-a'syabu tamla'u jami'il mar'a. Al-a'syabu tamla'u jami'il mar'a. Okey, maknanya tumbuh-tumbuhan memenuhi kesemua ruang di atas muka bumi. Tak kira lah rumput ke apa dan sebagainya. Kemudian yang keenam, al-ma'u yajri fil anhar. Al-ma'u yajri fil anhar. Iaitu air mengalir di sungai. Jadi kita tahu kesemua enam gambar ini membuktikan bahawa itu adalah kewujudan Allah SWT. Jadi sebutkanlah perkataan-perkataan itu dengan baik kerana ini merupakan perkataan-perkataan yang kita boleh sebutkan kerana dia ada perkataan yang baik. Semua ini adalah bukti bahawa kita percaya bahawa Allah itu ada dan Allah menciptakan segala-galanya di muka bumi ini. Okey. Baik, seterusnya ada sedikit latihan. Latihan ini kamu kena buat secara kendirilah. Tak perlu tulis. Jadi kamu perlu jawab dan kamu perlu faham. Bila kamu lihat gambar ni, kamu tahu. Contohnya di sini kita nak tentukan sama ada ayat-ayat yang dalam gambar ini apakah qalib yang sahih. Qalib ni maksudnya ialah susunan. Susunan ayat tu bermula dengan apa dan diakhiri dengan apa. Contoh saya beri di sini al-khadruat tanbutu fil bustan. Itu sayur-sayuran tumbuh di kebun-kebun. Okey, al-hadruat tu kamu kena pastikan apakah dia. Ada tanda alif lam, maka dia adalah isim. Tanbutu dia adalah fi'il, fi dia adalah huruf jar dan al-bustan juga adalah isim. Dan nanti untuk gambar yang pertama, ketiga dan keenam ini bila kamu sebut perkataan tu, kamu kena jawablah sama ada jadi ayat ni dia qalib dia adalah isim, contoh isim, fi'il, huruf ataupun dan isim, ataupun ataupun yang sesuai lah yang kamu rasakan betul. Jadi pastikan kamu melihat pada contoh yang saya berikan tu dan kamu jawab secara lisan. Okey. Baik, di sini saya ada berikan sedikit latihan untuk kamu. Jadi fokus kita pada hari ini kita nak membuat ayat sebab saya lihat untuk soalan ujian kemarin ramai yang silap untuk membuat ayat. Jadi untuk hari ini kita nak fokus pada isim, fi'il, huruf dan juga isim. Buatkan ayat yang bermula daripada isim, kemudian fi'il, huruf dan juga isim. Okey, saya bagi contoh yang ayat warna merah itu an-nujum yunawwiru fil laili. An-nujum yunawwiru fil laili. Iaitu bintang-bintang dia menyinari pada waktu malam. Okey, jadi nanti cuba kamu bayangkan ayat yang qalib sesuai iaitu isim, bermula dengan isim, kemudian fa'il, kemudian huruf dan kemudian isim. Ayat pertamanya al-fawakih. Al-fawakih maksudnya adalah buah-buahan. Al-hariqah adalah taman. Dan yang ketiga al-bahru iaitu laut dan yang keempat al-qittu. Saya bagi ayat mudah saja. Cuba buat ayat yang berkaitan dengan isim, fi'il, huruf dan juga isim. Okey. Baik.
Dan yang terakhir, untuk muka surat sebelahnya, ini adalah kita untuk melihat bahawa bagaimana uh, bumi itu dikatakan sebagai ardullah. Okey, sebenarnya ardullah ni dia luas, bukan setakat bumi sahaja. Kita tahu ada planet, Marikh, Mushtari dan sebagainya. Jadi tidak terlepas bahawa bumi ini juga merupakan satu planet. Planet yang Allah ciptakan. Okey, kat bawah sekali tu, bawah bumi tu, dia ada bagi panduan bagaimana kita nak menyanyikan apa nama lirik lagu ini. Jadi kamu cubalah cari lagu Lompat Si Tak Lompat, kamu nyanyikan. Okey, tak kisahlah kamu nyanyikan ke atau kamu sebutkan pun tak ada masalah. Okey, sebab kita nak tahu apakah maksud ataupun apakah tujuan yang Allah menciptakan bumi ini. Okey, bila kita lihat kat sini, haza kaukabul ardi. Ini adalah planet bumi. Wahwa ardullah. Dan dia juga adalah bumi Allah. Taskunu fi makhluqatillahil mutanawwi'ah. Padanya ada makhluk-makhluk Allah yang berbagai-bagai jenis. Makhluk Allah seperti haiwan, manusia dan sebagainya. Sakharallah, maka Allah telah menjadikan limaslahatil insan, adalah untuk keperluan bagi manusia. Allah jadikan bumi semata-mata untuk keperluan manusia. Yakunul insan khalifatan fil ardh. Sebagai apa? Sebagai nak memberitahu bahawa manusia ini adalah sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi Allah ciptakan bumi ini, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya adalah untuk menunjukkan bahawa manusia ini akan menjadi pemimpin di dalam bumi. Kemudian ja'alallahul ardh, maka Allah juga telah menjadikan bumi min anasir asasiyah. Iaitu Allah telah menjadikan bumi ini dengan berbagai-bagai apa nama dia dikatakan bahan lah. Kalau kita nak tahu, nak buat sesuatu tu, kita tahu apakah bahan dia. Jadi kita nak tahu apakah unsur-unsur yang ada pada bumi itu, iaitu diulang 2 kali, turab, ma, nar. Mak mana turab? Turab adalah tanah, ma adalah air, nar adalah api. Dalam bumi itu ada tanah, ada air dan juga ada api. Hawa insafiyah. Hawa insafiyah juga adalah udara yang bersih. Okey, jadi bumi ini diciptakan ada beberapa unsur yang asas. Pertama sekali adalah tanah, kemudian air, kemudian api dan juga udara yang bersih ataupun udara yang segar. Jadi saya harap pandangan saya ini dapat memberikan kamu, sebab nanti insya-Allah saya akan berikan soalan dalam Google Form, tolong dijawab ya. Mudah-mudahan dapat membantu kamu belajar. Okey, selamat belajar. Saya doakan mudah-mudahan kamu terus semangat untuk belajar. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.